Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Ahmad Termizi akan membentangkan reka bentuk kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abrar Basharuddin. Hari ini saya akan membuat sedikit analisis mengenai prinsip organisasi dalam reka bentuk kurikulum standard kebangsaan dari dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rabiatul Umairah binti Ramli dan saya akan membincangkan tentang aplikasi model kurikulum Tyler ke arah membina pengalaman pembelajaran dalam kalangan murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Kamarina Nadira akan membincangkan tentang reka bentuk kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya dalam sistem pendidikan di Malaysia pada video ini. Reka bentuk kurikulum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum yang bertujuan, sengaja dan sistematik iaitu blok pengajaran dalam kelas atau kursus. Dalam erti kata lain, ia adalah cara guru merancang arahan. Apabila guru merancang kurikulum, mereka mengenal pasti apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya dan jadual yang perlu diikuti. Orientasi reka bentuk kurikulum. Yang pertama, berpusatkan pelajar sebagai contoh kurikulum sekolah sukan dan sekolah seni. Selain itu, kurikulum berpusatkan akademik ialah proses pengajaran secara mengikut topik. Yang kedua, kurikulum berpusatkan masyarakat merupakan pemikiran bahawa manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan menjalani kehidupan yang ada kalanya mempunyai konflik. Dan akhir sekali, kurikulum eklektik iaitu gabungan keseluruhan kurikulum seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Bagi pola reka bentuk kurikulum, yang pertama, kurikulum sebagai perancangan di mana kurikulum yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah penting untuk dilaksanakan oleh setiap pendidik. Yang kedua, bagi kurikulum sebagai proses pula, ianya bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang akhir sekali, kurikulum sebagai hasil iaitu keberhasilan pembelajaran mengikut domen kognitif, efektif dan psikomotor. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, mari kita faham dahulu maksud reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum ini bermaksud cara kurikulum dikonsepsikan dan komponen-komponen utama kurikulum, matlamat dan objektif, kandungan kurikulum, kaedah media dan penilaian disusun untuk menghasilkan instruksi. Organisasi kurikulum ini terbahagi kepada dua, iaitu organisasi vertikal dan juga organisasi horizontal. Organisasi vertikal ini berkaitan dengan peraturan pengalaman belajar dalam bidang yang sama, dikaitkan dengan pertimbangan urutan waktu dalam satu minggu ke minggu, dalam satu kelas ke kelas berikutnya dan juga dalam satu tingkat ke tingkat berikutnya. Manakala organisasi horizontal ini pula adalah diorganisasikan dalam hubungan mata pelajaran yang lain, kurikulum dengan pengalaman belajar di luar sekolah, kurikulum dengan keperluan dan juga minat. Dimensi organisasi kurikulum. Untuk organisasi vertikal, susunan sebelah menyebelah elemen kurikulum. Susunan isi kandungan daripada pelbagai mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran. Fizik dan juga biologi serta kimia menjadi sains am, sains kesihatan dan juga pendidikan alam. Manakala untuk organisasi horizontal, susunan atas bawah elemen kurikulum berdasarkan kebiasaan, kesukaran dan juga jarak. Matematik untuk mengira, menambah, menolak, mendarat dan membahagi. Geografi mengenai tempatan negara, wilayah dan dunia. Dan juga kandungan darjah 1 mesti lebih mudah daripada kandungan darjah 2 dan juga 3. Berdasarkan penerangan tadi, dapat dilihat bahawa kurikulum kebangsaan perlu digaji semula bagi memastikan kurikulum ini lebih holistik dan juga sentiasa relevan. Relevan ini dari segi pembangunan modal insan yang seimbang dalam menangani cabaran semasa dan juga masa hadapan. Sekian, terima kasih. Sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang aplikasi model kurikulum Tyler, eloklah sekiranya kita mengenali serba sedikit tentang model kurikulum Tyler ini. Model kurikulum Tyler telah diasaskan oleh Ralph W. Tyler pada tahun 1949
Beliau telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction, di mana buku ini telah menjadi rujukan utama dalam pembinaan model kurikulum Tyler. Berdasarkan buku yang telah dihasilkan oleh Ralph W. Tyler, terdapat 4 persoalan utama di dalam model kurikulum ini, yang mana ia mengandungi komponen objektif, kandungan, kaedah dan juga penilaian. Antara penggunaan atau aplikasi model kurikulum Tyler ialah: yang pertama, di dalam pemilihan kandungan; yang kedua, di dalam merancang kurikulum; dan yang ketiga, di dalam menentukan objektif yang bersifat fleksibel. Yang pertama, model kurikulum Tyler ini dapat membuat pemilihan kandungan yang tepat untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Model ini amat menitik beratkan tentang objektif yang akan dicapai di dalam setiap pembelajaran. Oleh itu, objektif ini sekaligus telah menjadi asas kepada para guru dalam membuat pemilihan kandungan yang tepat dan sesuai dalam mencapai objektif tersebut di dalam setiap pembelajaran. Seterusnya, model ini juga digunakan dalam merancang dan menyusun bahan kurikulum kepada unit-unit kecil, dan seterusnya bahan ini disusun mengikut susunan. Yang terakhir, model kurikulum Tyler ini juga digunakan dalam menentukan objektif yang bersifat fleksibel, di mana objektif dalam sesuatu pembelajaran boleh diolah semula mengikut keperluan sesi pembelajaran tersebut dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Reka bentuk kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kurikulum kebangsaan merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan core kurikulum. Ia membantu perkembangan murid sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan menyampaikan pengetahuan. Reka bentuk kurikulum kebangsaan, ia bersifat elektif, menggabungkan 3 orientasi reka bentuk, mengaplikasikan model reka bentuk kurikulum Tyler, menggunakan prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum dan membuat penilaian berdasarkan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penterjemahannya ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Asas pertimbangan perancangan kurikulum, falsafah pendidikan kebangsaan, menetapkan visi dan misi, menentukan matlamat dan objektif dan mengorganisasikan kurikulum. Amalan kurikulum bilik darjah, membentuk suasana pembelajaran yang positif dan berkesan, mengurangkan masalah disiplin, menggalakkan tingkah laku murid yang berkendiri positif dan pengurusan rutin bilik darjah yang berkesan serta menjalinkan hubungan interpersonal antara murid dan guru. Peringkat pelaksanaan kurikulum: pertama, peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat sekolah, peringkat bilik darjah. Hasil pelaksanaan kurikulum dalam bentuk penilaian yang menilai keberkesanan kurikulum yang dilaksanakan. Sekian, terima kasih.